Sebelum itu kita ke berita ini. Pengamal media di Sarawak telah memainkan peranan penting dalam tempoh pandemik COVID-19 dalam membantu rakyat mendepani wabak itu dengan menyalurkan informasi yang sahih. Menurut Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kuhian, pengamal media merupakan pemangkin kepada kehidupan masyarakat sama ada di bandar maupun luar bandar serta kawasan pedalaman. Merangkap Menteri Kesihatan Awam, Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Dr. Sim memberitahu demi nilai berita dan kemanusiaan, golongan ini sanggup meredah lautan dan belantara demi melaporkan berita sahih untuk tatapan masyarakat. Ujarnya pelbagai topik liputan membuktikan keprihatinan media terhadap kehendak dan tuntutan minat rakyat. Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Apresiasi Media bersempena Hari Wartawan Nasional 2022 di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh wakilnya, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin. Dalam pada itu, media di Sarawak memainkan peranan dengan baik dan penuh bertanggungjawab demi melonjakkan pemikiran dan kehidupan pelbagai lapisan masyarakat. Justeru setiap organisasi dan jabatan perlu menyokong dan menghargai kalangan pengamal media serta menjalin kerjasama antara kedua-dua pihak. Turut diadakan penyampaian sijil penghargaan kepada pengamal media yang bersara bagi tahun 2021-2022. Masyarakat dinasihatkan agar lebih berhati-hati bukan sahaja jenayah di kehidupan nyata tetapi juga di alam maya yang mana terdapat peningkatan kes berkaitan jenayah siber yang merupakan ancaman serius kepada masyarakat dewasa ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak CP Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri memberitahu bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini sebanyak 666 kes dicatatkan berbanding tempoh sama tahun sebelumnya iaitu sebanyak 640 kes. Datuk Muhammad Azman berkata dengan peningkatan sebanyak 26 kes, kerugian jenayah komersial bagi tempoh tersebut adalah sebanyak 17.8 juta ringgit, manakala bagi tempoh sama tahun 2021 adalah sebanyak 15.3 juta ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 2.5 juta ringgit. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa program kepolisian komuniti di Taman Malihah Kuching. Datuk Muhammad Azman berharap ceramah yang telah disampaikan semasa program tersebut dapat memberi penjelasan dan kefahaman kepada peserta dan setiap lapisan masyarakat. Penglibatan golongan belia dalam seni tradisional yang popular dengan golongan berusia pastinya memberi harapan untuk sesuatu warisan itu dibawa ke generasi seterusnya. Ini termasuk bergiat dalam seni seperti bergendang atau bermukun yang perlu dipelihara agar tidak hilang di telan arus pemodenan. Bagi salah seorang peserta belia juh bermukun 76 jam di Auditorium P. Ramlee Kuching, Muhammad Pezli Belayong dari Bintulu, beliau mula bergiat dengan seni ini sejak usia belasan tahun. Mungkin minat dia dari kecil juga sebab masa bayar sekolah pun dah ada ikut-ikut juga orang negara orang tahu. Jadi dari usia mungkin dia timbul minat lah. Ditemui RTM, beliau turut mendedahkan bermukun dalam tempoh lama juga merupakan cabaran baginya kerana sebelum ini bermukun pada majlis perkahwinan hanya melibatkan beberapa jam persembahan dan irama yang terhad. Bagi beliau, irama gendang perlu mengikut rentak biola jika mahu gandingan alat muzik tersebut sedap didengar. Program Juh Bermukun 76 jam tanpa henti kini mencecah 24 jam persembahan sejak bermula pukul 5 petang semalam. Program ini turut dipantau pihak Malaysia Book of Records menerusi saluran Radio Sarawak FM dan platform media sosial Facebook RTM Sarawak. Bagi perkembangan semasa, kita terus bersama Firdaus Ar-Rashid Idris di Auditorium P. Ramlee. Silakan. Terima kasih Vanessa di studio. Masih meriah dan masih bergendangan gendang yang dipalu oleh kumpulan bermukun kita hari ini dan memasuki hari kedua yang memasuki slot ke-6 kumpulan hari ini menyaksikan pukulan gendang masih lagi meriah oleh kumpulan-kumpulan yang menyertai dan di sebalik kemeriahan ini pastinya terdapat banyak persediaan daripada pelbagai pihak dari segi logistik dan sokongan teknikalnya dan bagi pihak RTM juga social
sosial media memainkan peranan penting kerana sosial media adalah antara medium yang dipantau oleh Malaysian Books of Record bagi memastikan hasrat 76 jam bermukun itu tercapai. Dan bagi memastikan kelancaran proses ini, kita akan pergi di sebalik tabir hari ini, iaitu bersama dengan Ketua Unit Penerbitan Radio dan Media Sosial ATM Sarawak, iaitu Puan Rafidah Ahmad. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang. Waalaikumsalam. Puan, bagaimana Puan memastikan agar tiada ataupun kurang gangguan daripada siaran media sosial? Sebenarnya kalau kita nak cakap tentang media sosial ini, dia pasti ada gangguan sebab dia siarannya 76 jam. Jadi 76 jam itu merupakan satu cabaran. Tapi untuk mengatasi cabaran tersebut, kita lebih banyak berkongsi ataupun bekerjasama dengan pihak teknikal TV. Terutamanya sewaktu apabila kita shift yang pada sebelah malam, iaitu daripada pukul 12.30 malam sehingga ke pukul 8 pagi. Terutamanya contohnya lah semalam merupakan hari pertama dan kita baru saja memulakan untuk 76 jam ini, dan tiba-tiba siaran dia tergendala di Facebook. Kita boleh mendengar suara, cuma visual saja yang tidak yang tidak kita appearkan di Facebook. Jadi untuk mengatasinya, kita bekerjasama dengan pihak teknikal TV untuk membantu sedaya upaya mungkin sehinggalah kita berjaya memulihkan keadaan. Dari segi pencedoran tenaga kerja pula bagaimana? Tenaga kerja, kita mempunyai seramai 9 orang petugas mesos, terutamanya daripada ibu pejabat dan juga daripada stesen-stesen kawasan. Jadi walaupun 9 orang, tapi kita rasa masih tidak mencukupi sebab kita terpaksa bertugas antara 8 hingga 4 jam sehari. Maknanya kita terpaksa bekerja 24 jam sehari sebenarnya untuk memastikan pendengar-pendengar kita di luar kawasan agar dapat mendapat liputan tentang 76 jam Jumukun RTM ini. Terima kasih Puan. Dan bagi mereka yang masih lagi mengikuti kami, bolehlah menonton di siaran langsung FB RTM Sarawak untuk menonton keseluruhan pemukun yang sedang berlangsung ini. Dan kalau kita lihat dari segi jadual, slot ke-7 ataupun slot ke-8 merupakan antara slot yang paling rancak rasanya, yang melibatkan persembahan dari 2 set, iaitu pukul 7 malam hingga pukul 1 pagi nanti. Dan yang melibatkan 8 penggendang, 4 pemukun dan 2 pemuzik, termasuk 3 pengacara RTM sendiri yang bakal memeriahkan slot yang turut dapat disaksikan menerusi media sosial kami. Untuk itu kita kembali bersama Vanessa di studio. Silakan. Baik, terima kasih Fidaus. Berita seterusnya, penambahbaikan kemudahan dan tenaga kaki tangan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, terutamanya di Sarawak, akan sentiasa menjadi keutamaan. Timbalan Menteri di Jabatan Hal Ehwal Sabah Sarawak, Datuk Hanifah Hajar Taib memberitahu keperluan agensi penting ini akan terus diutarakan ke saluran yang betul di peringkat pusat. Jelas Datuk Hanifah, peranan pegawai dan anggota APM menjadi perhatian, terutamanya ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19 selama 2 tahun. Ini tidak termasuk menangani kecemasan harian lain untuk masyarakat yang amat dihargai semua pihak. Beliau yang juga merangkap ahli Parlimen Mukah berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri 2022 APM di Kuching. Keputusan Kerajaan Negeri untuk memperkenalkan beasiswa di Universiti Teknologi Sarawak UTS berjaya meningkatkan jumlah pelajar yang berminat melanjutkan pelajaran di universiti milik penuh Kerajaan Sarawak tersebut. Naib Chancellor UTS Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid berkata, peningkatan ketara itu dapat dilihat pada jumlah pelajar Bumi Putra dari golongan B40 dan M40. Data
menunjukkan pendaftaran sesi Februari lalu untuk pengajian peringkat asasi telah mencatatkan sejumlah lebih 400 orang pelajar, iaitu peningkatan hampir 3 kali berbanding tahun sebelumnya. Manakala pendaftaran untuk sesi pengambilan hujung bulan Jun juga menunjukkan peningkatan luar biasa. Datuk Dr. Khairuddin yang ditemui pemberita semasa program Ramah Tamah Raya Gawai UTS di Sibu turut mendedahkan UTS menyasarkan untuk meningkatkan jumlah pelajar kepada 4,000 orang menjelang akhir tahun 2024. Mengulas mengenai kebolehpasaran graduan UTS pula, beliau memberitahu laporan daripada Kementerian Pengajian Tinggi menunjukkan kadar kebolehpasaran graduan UTS pada 99.1%. Tambahnya ini sekaligus menunjukkan penerimaan pihak majikan dan industri terhadap graduan UTS adalah memberansangkan. Malah katanya graduan UTS bukan sahaja diterima bekerja di Sarawak tetapi juga turut mendapat tempat di pelbagai industri di Singapura dan negeri-negeri lain di Malaysia. Sarawak menggesa Kementerian Belia dan Sukan di pihak Persekutuan menilai semula acara yang mahu digugurkan pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, keputusan ini akan menjejaskan prestasi atlet dan kualiti sukan negara secara keseluruhan. Datuk Seri Abdul Karim mengambil contoh acara papan anjal yang menyumbang pingat kepada negara pada Tamasya Sukan Olimpik juga dijangka digugurkan pada SUKMA akan datang. Jelasnya jika sesuatu acara digugurkan kerana kekurangan penyertaan sesebuah negeri, maka ia akan memberi kesan buruk kepada atlet yang telah membuat persiapan dan latihan sejak awal lagi. Kalau kita nak maju dalam sukan, fikir betul-betul. Jangan terlalu kalau nak menang sukan ni, kerana kalau Sarawak bagus ni tolak berapa jumlah emas yang mungkin negeri itu akan dapat, tapi lihatnya demi pembangunan sukan seluruhnya. Saya melihatnya dari perspektif itu saja. Beliau mengulas mengenai isyarat baru-baru ini untuk menggugurkan acara sukan yang mempunyai kurang daripada 8 negeri yang terlibat dalam sesuatu acara. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Juh Bermukun 76 Jam Tanpa Henti untuk catatan Malaysia Book of Records di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Beliau yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak berkata pihaknya sudah memasukkan persembahan bermukun ini dalam acara tahunan menerusi Festival Gendang yang diadakan semasa Regata Sarawak. Ujarnya, acara tersebut kerjasama Jabatan Kesenian Negara dan Majlis Seni Sarawak turut mendapat sambutan amat menggalakkan dari dalam dan luar negara namun tertangguh selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Saudara, sama-sama kita saksikan program Juh Bermukun 76 Jam Tanpa Henti yang sedang berlangsung di Auditorium P. Ramlee Kuching. Ia juga boleh ditonton menerusi platform media sosial Facebook RTM Sarawak. Dan kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan.